suasana yang terjadi di kalangan umat manusia yang dia tak nak peduli lagi pada kesusahan orang, kepayahan orang. Hidup dia dalam keadaan bagaimana? Hidup dia dengan muzik, hidup dia dengan alat-alat, dengan suasana yang demikian. Orang-orang yang alim ni Allah mati orang alim. Bila mati orang alim, jelas kejahilan. Manusia jahil, terang-terang jahil. Mereka menghalalkan yang diharamkan oleh arak itu. Lalu dia kata arak ni halal. Punca apa halal? Punca telah dilesenkan. Yang tidak dilesen haram. Fantazirus sa'ah. Tunggu hari nak berlakunya hari kiamat. Itu tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat yang berada di talian pada saat ini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah. Kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita berbicara tentang satu saat yang kita akan lalui pada satu masa nanti, di mana kita akan sampai masa yang disebut dengan dunia ini akan ditutup oleh Allah. Tetapi sebelum daripada Allah tutup dunia ini, di sana ada beberapa tanda-tanda yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengenai tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Bila nak berlakunya kiamat, Allah Subhanahu wa taala tak tutupkan alam ini dengan begitu saja, tidak. Tapi Allah akan bagi tanda-tanda. Tanda-tanda untuk kita nak sampai pada saat itu. Dalam perbincangan kita sebelum daripada ini, kita dah sebut dah beberapa tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Sampailah pada tanda yang ke-19. Pada kali ini saya akan sebut di antara tandanya bila banyaknya alat-alat muzik dan juga arak, serta ramainya pemuzik ataupun ramainya penyanyi-penyanyi perempuan. Ini di antara tanda-tanda nak berlakunya yang disebut dengan kiamat. Bila orang perempuan dah tak malu dah nak berjoget di hadapan khalayak ramai. Bila isteri orang dah tak malu dah membuka keaiban pasangan hidupnya dalam TikTok, dalam Instagram, dalam Facebook, dalam YouTube, dalam live Bigo dan sebagainya. Semua benda yang dilakukan oleh orang kita, yang dalam keadaan yang kita tertanya-tanya, kenapa jadi demikian? Orang yang dia nak bercerai, dia tak malu dia nak bercerai dalam urusan rumah tangga dia. Dia tunjuk pada khalayak ramai yang dia nak bercerai. Kadang-kadang dia tak rasa segan dan malu dalam hidup dia nak tunjuk tubuh badan dia. Dalam keadaan terhinjuk-hinjuk, terjoget-joget dia pada diri dia. Ini tanda apa ni? Tanda akalan manusia semakin hilang. Yang manusia nak hidup dengan apa? Manusia hidup dengan hiburan. Nak berhibur je manjang. Hidup dia diingat ke dunia ni tempat berhibur. Padahal kita kena faham bahawa hiburan bukanlah ditolak dalam Islam. Tapi dunia ini tempat kita beramal. Bukan tempat untuk kita nak sibuk berhibur. Tempat kita nak berhibur bila? Bila kita mati. Bila kita masuk dalam kubur, kematian kita sampai, maka di waktu itu kita diajar supaya berhiburlah dengan hiburan yang paling indah dalam hidup kita. Tapi kalau sekiranya hidup kita ini dalam keadaan sibuk dengan kehidupan dunia ini, kita tidak rasa dengan keuntungan akhirat Allah. Kita fikir tentang keuntungan dunia je semata-mata. Maka di waktu ini kita menjadi kerugian pada kita. Sebab saat itu akan sampai masanya yang diceritakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kiamat. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah pernah bersabda. Rasulullah pernah sebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi akhir zaman khasfun wa qadhfun wa maskhun. Qila wa mata dhalika ya Rasulullah? Qala idza dhaharat al-ma'adifa wal qinati wastahallat al-khamr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sayakunu fi akhir zaman, akan sampai pada akhir zaman terjadi perubahan, terjadi tanah-tanah yang khasfun, di mana tanah-tanah ni akan jadi runtuh. Rasulullah sebut demikian. Tanah-tanah ni akan jatuh. Bila kamu akan dapati pada akhir zaman,
bukit-bukit yang tegak tu tiba-tiba tanah runtuh, jerelus dan sebagainya. Wa qadhfun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut akan berlaku yang disebut dengan kerusuhan. Berlaku tunjuk perasaan sana sini pada di saat itu. Berlaku dalam keadaan masing-masing saling tuding menuding. Qazfun ni maknanya saling tuduh menuduh. Berlaku dalam keadaan cacar merbah. Suasana yang baik itu dianggap jahat, yang jahat itu dianggap baik. Kemudian Rasulullah sebut wa maskhun, dan yang tiga Rasulullah kata akan berlaku perubahan pada muka ini sendiri. Dalam keadaan yang manusia sama ada berubah muka ni dengan alat-alat yang disebut dengan alat-alat kosmetik, ataupun yang namakan dengan apa dia, orang tukar jantina. Perubahan dalam hidup. Manusia ni yang laki tak bangga jadi laki, sanggup potong kemaluan. Untuk apa dia? Nak jadi perempuan. Yang perempuan sibuk nak menjadi jantan. Konon-kononnya pada mereka sebut. Ataupun suasana masyarakat yang tak rasa takut terhadap yang namakan dengan apa dia? Jantan dengan jantan, betina dengan betina. Yang semakin melebar suasana ini, yang baik orang kahwin pula senyap-senyap, jadi takut-takut. Manakala orang zina, terang-terang. Suasana berlaku demikian. Qila wa mata dzalika ya Rasulullah. Lalu dikatakan pada Rasulullah, bila keadaan itu akan berlaku ya Rasulullah? Bagaimana ada juga ke keadaan itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, iza zaharat ma'azif. Rasulullah kata, apabila telah jelas bunyi-bunyian. Ma'azif. Rasulullah kata, lagu-lagu mula dikumandangkan. Orang rasa nikmat terhadap mendengar yang disebut dengan lagu-lagu. Wal qinat. Rasulullah kata, manakala lahir pula perempuan-perempuan yang menjadi penyanyi-penyanyi dan artis-artis. Wal qinat. Perempuan-perempuan yang nak tunjuk diri dia, nak tunjuk suara dia, nak tunjuk aurat dia. Wal qinat. Qinat maknanya joget-joget. Joget-joget ni jelas sangatlah zaman kita ni. Yang dia je tidak berapa artis pun, tapi bila dia berjoget jadi artis. Dia ramai pula follower dia. Ramai pula yang like TikTok dia. Ramai pula yang menjadi follow yang apa yang dilakukan. Wastahallatil khamr. Rasulullah kata, sehingga kan saat itu di mana orang lihat yang orang ni rasa minum arak tu jadi halal. Minum arak tu sekarang timbul lah. Orang duk sebut bahawa ada arak yang tak ada alkohol konon-kononnya. Mereka mula bangga dengan arak-arak yang demikian. Mereka cuba untuk menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah. Ini yang terjadi di saat mana satu ketika nanti. Kemudian disebut lagi bahawa Hisham bin Amr telah berkata, telah menceritakan pada kami, Sirqah bin Khalid. Kemudian dia menyebut sanadnya hingga Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif wala yanzilanna aqwamu ila janbi alim yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim lihajatin fayaqul irji' ilaina ghadan fayubayyinahumullahu wa bada'u alaihim al-alam wa yamsakhul akharin kirdatan wa khanazira ila yaumal qiyamah. Sungguhnya akan datang pada di kalangan umat Islam nanti. Rasulullah sebut, qala yakunanna min ummati, akan sampai pada di kalangan umat aku nanti satu kaum yang menghalalkan yastahilluna al-hirra, menghalalkan perzinaan. Kemudian bukan perzinaan je, wal harira, dan juga sutra-sutra yang dipakai. Bukan sekadar itu, Rasulullah sebut wal khamra, menghalalkan minum arak. Minum arak. Raja-raja minum arak, pemimpin minum arak, rakyat minum arak. Habis orang minum arak. Dan kemudian Rasulullah sebut wal ma'azif, dan juga alat-alat muzik. Semua hidup dengan alat muzik je. Dan suasana nak muzik je. Nak sambut perkahwinan dengan muzik. Nak sambut anak dengan muzik. Nak buat band dan sebagainya. Muzik je. Wala yanzilanna aqwamun ila jambin alam. Sesungguhnya
akan ada kaum yang pergi ke tepi bukit yang tinggi. Lalu bila dia pergi ke bukit yang tinggi, yaruhu alaihim bisarihatin lahum. Lalu pengembala dengan kambing-kambing mengejek-ngejek mereka. Lantas mereka didatangi oleh orang fakir untuk meminta sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Lalu datang orang-orang miskin, ya'tihim lihajatin. Bawa hajat-hajat mereka. Mereka berkata pada orang miskin, irji' ilaina gadan. Mereka orang yang jadi demikian disebut, datang balik besok disebut. Datang balik pada kami besok. Pada malam harinya. Wa yadha'u alaihim al-alam. Malam hari tersebut Allah membinasakan mereka dan menghempaskan bukit itu ke atas mereka. Wa yamsakhu akharina qirdatan wa khanazira ila yaumil qiyamah. Sedangkan yang lain yang tidak binasa itu Allah ubah wajah-wajah mereka menjadi monyet-monyet dan juga babi-babi sampai pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ini suasana yang terjadi di kalangan umat manusia yang dia tak nak peduli lagi pada kesusahan orang, kepayahan orang. Hidup dia dalam keadaan bagaimana? Hidup dia dengan muzik, hidup dia dengan alat-alat, dengan suasana yang demikian. Ini di antara tanda-tanda yang ke-19 yang menunjukkan bagaimana nak berlakunya kiamat. Tanda yang ke-20, bila minuman keras berbeluasa. Minuman arak ni bebas. Termasuklah dengan dadah, termasuklah dengan air ketum, termasuklah dengan yang disebut dengan apa dia? Suasana orang tak rasa takut lagi dengan buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap minuman tersebut. Ganja dan sebagainya. Telah bermaharajalela minuman-minuman keras di kalangan umat ini dan diberi nama dengan berbagai-bagai nama. Nama yang pelik-pelik. Bukan sekadar dulu arak je, tapi sekarang ganja, kemudian pil kuda, kemudian kuda pun bingung kerana pil dia dimakan oleh manusia. Senang ceritanya. Yang lebih parah lagi, minuman keras itu dianggap halal oleh sebahagian di kalangan manusia. Ini tanda nak berlaku kiamat ni. Bila suasana manusia sibuk dah, masing-masing sibuk dengan keadaan itu, hal ini juga termasuk sebahagian daripada tanda dekatnya hari kiamat. Tanda dekat-dekat nak berlakunya kiamat. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min ashratis saa'ah an yarfa'al ilmu wa yadhharal jahlu wa yushrabul khamru. Rasulullah sebut di antara tanda-tanda besar nak berlakunya kiamat di mana diangkat ilmu. Ilmu orang-orang alim dah tak ada dah. Tanda nak berlakunya kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wa yadhharal jahl. Yang jelas orang-orang jahil je yang tinggal. Orang-orang yang alim ni Allah mati orang alim. Bila mati orang alim, jelas kejahilan. Manusia jahil, terang-terang jahil. Wa yashrabul khamr, dan dia telah meminum arak. Dan manusia ni minum arak ni macam biasa. Budak-budak kecil pun minum arak. Ini tanda-tanda nak berlakunya kiamat saat itu. Demikian juga Imam Ahmad dan Ibnu Majah daripada Ubadah Ibnu As-Samit, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la tastallihanna ta'ifatun min ummati al-khamra bismin yasummunaha iyah. Sesungguhnya akan ada segolongan daripada umat aku yang mula menghalalkan arak, minuman keras, dan memberikan namanya dengan nama yang berbeza-beza. Nama yang lain pula lepas pada ni. Latastahillanna ta'ifatan min ummati. Akan sampai masa di kalangan umat-umat aku ni, mereka menghalalkan yang diharamkan oleh arak itu. Lalu dia kata arak ni halal. Punca apa halal? Punca telah dilesenkan. Yang tidak dilesen haram. Arak yang tidak dilesen haram. Adapun arak yang dilesen halal. Katanya mereka tersebut. Ni umat aku ni yang tak rasa takut. Dia jadi pegawai yang menghalalkan perkara tersebut. Dia berani lawan Allah. Ingat betul-betul. Siapa-siapa yang jadi pegawai, pejabat tanah, ataupun DO dan sebagainya, dia yang menentukan premis-premis yang disebut dengan premis-premis arak ini, kawasan dia sign dia tersebut, dia telah menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah. Jaga-jaga. Termasuk dengan orang yang mula meletakkan kilang. Siapa yang membenarkan arak tersebut, dia kena tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti.
ta'ifatan min ummati khamr. Kemudian bismin dengan nama yang lain, yasummunaha iyah. Nama-nama yang pelik-pelik, nama-nama yang baru. Tapi sebenarnya ia hakikat dia ialah arak juga. Allahu akbar. Yang ke-21, tanda yang ke-21, di mana riba terjadi di mana-mana pun. Riba ni ikut sudut. Nak beli tiket kapal terbang terlibat dengan riba. Nak beli pakaian terlibat dengan riba. Nak beli alat-alat elektronik terlibat dengan riba. Kemudian nak buat apa saja dalam dunia kita ni, tak ada yang tak terlibat dengan riba. Pergi ke bank terlibat dengan riba. Kemudian apa dia? Yang dalam masyarakat kita ni, dalam pendidikan ada sistem riba. Kemudian dalam semua sudut dalam hidup kita ni, dalam perekonomian, semua dikepung dengan riba. Riba yang berlaku dalam masyarakat kita. Di antara tanda dekatnya yang disebut dengan hari kiamat itu, munculnya riba secara bermaharajalela di kalangan masyarakat. Ketidakpedulian mereka terhadap makanan yang haram. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal bihalalin am biharamin. Rasulullah kata, akan datang di kalangan satu zaman di kalangan manusia ini, mereka tidak peduli lagi terhadap apa harta yang mereka ambil. Mereka buat pinjaman ke dan sebagainya, halal ataupun haram. Tak ada dalam konteks mereka tersebut. Ini dalam masyarakat mereka tersebut. Kemudian yang ke-22, tanda-tanda nak berlakunya kiamat, apabila orang telah buat khianat terhadap amanah yang telah dipertanggungjawab pada mereka itu. Amanah telah hilang. Maksudnya apa dia? Bukan parti amanah tu, tidak. Tapi yang maksudkan dengan apa dia? Khianatnya manusia. Walaupun nama dia daripada parti amanah. Khianatnya dia. Tak kira dia daripada demikian. Dia buat khianat terhadap apa dia? Tanggungjawab yang telah dipikul padanya. Ini di antara khianat. Fenomena tu makin terjadi yang menyebabkan di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyi'atil amanah fantazirus sa'ah." Ketika mana kamu ada di kalangan kamu pemimpin-pemimpin yang khianat. Kamu dapat pemimpin yang duyi'atil amanah, mensia-siakan tanggungjawab yang ada pada dia. Jadi pemimpin dia cari jalan untuk nak kaut harta-harta untuk poketnya sendiri. Fantazirus sa'ah. Rasulullah kata, tunggulah saat nak berlakunya kiamat. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah. Lalu sahabat-sahabat tanya, bagaimana mereka mensia-siakan amanah yang ada pada mereka itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sebut, iza usnidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah. Ketika mana kamu menyandarkan urusan sesuatu pemerintahan itu ataupun kepimpinan itu pada mereka yang tidak ahlinya. Belajar SPM pun tak lepas. Ataupun belajar apa dia? Belajar dalam bidang kulinari. Tiba-tiba jadi menteri. Na'udzubillah min dzalik. Misal contohnya. Bukan belajar tentang orang yang bukan ahli dia. Dia pula pertikai terhadap kepimpinan ulama. Misal contoh. Alim ulama dia kata tak layak, tak pandai. Dia kata macam-macam gaya. Dia pula orang yang bodoh mempertikaikan orang cerdik. Dia jadi demikian. Fantazirus sa'ah. Tunggulah hari nak berlakunya hari kiamat. Tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Yang ke-22. Yang ke-23, tanda nak berlaku kiamat lagi, disebutnya bila orang-orang Islam mula meniru-niru orang kafir. Mula nak mengikut orang kafir. Orang Islam tak bangga dengan cara Islam. Dia lebih bangga dengan cara selain daripada Islam. Cara apa dia? Cara kapitalis, cara nasionalis, cara yang disebut sekularis, cara ism yang ada di kalangan mereka ini. Lalu mereka meniru keadaan-keadaan orang kafir itu. Pakaian dia, makanan dia, kemudian cara pernikahannya, cara kehidupannya. Orang Islam tak bangga dengan Islam. Tapi bangga dengan siapa? Bangga dengan orang kafir. Pelik. Orang Islam tak bangga dengan orang Islam. Tapi bangga dengan si kafir itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam hal ini, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati akhdhal quruni qablaha shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in
Qila ya Rasulullah kafarisal warrum. Qala wa minan nas illa ulaik. Wa minan nas illa ulaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tak akan berlaku kiamat sehingga umat-umat aku mengambil umat-umat aku mula mengambil perilaku umat-umat sebelum daripada dia. Umat-umat yang sebelum daripada ini, mereka tiru orang-orang kafir sebelum daripada ini. Akhadal qurun qablaha shibran bi shibrin. Tiru tu dalam keadaan sejengkal demi sejengkal. Wa zira'an bi zira'in. Sehasta demi sehasta. Qila ya Rasulullah. Lalu dikatakan pada dia, ya Rasulullah, kafaris warrum, seumpama orang-orang Rom dan juga Parsi ke ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, manusia mana lagi selain daripada mereka itu? Selain wa minan nasi illa ulaik. Selain daripada mereka tu siapa lagi yang kamu nak tiru? Mereka tiru, kamu tiru gaya orang barat lah dalam hidup kamu. Segala benda yang kamu buat, kamu nak tiru si kafir dibandingkan kamu meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cerdik langsung dalam hidup. Allah hantar Nabi Muhammad ni uswatun hasanah. Contoh yang baik. Tiba-tiba tak boleh terima Rasulullah. Pergi terima siapa? Terima selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh terima sahabat-sahabat Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la tatabbi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku jahrat dibbin la salaktumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman? Akan diikuti sunnah-sunnah di kalangan umat-umat sebelum daripada kami. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Sehinggalah hatta law salaku jahrat dabbin, sehinggalah kalau sekiranya mereka ni masuk dalam lubang-lubang biawak sekalipun, la salaktumuh, nescaya kamu akan ikut mereka sebut. Rasulullah cerita demikian. Kamu ni pelik. Orang Islam ikut orang bukan Islam. Lalu sahabat-sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, al-yahud wan nasara. Orang Yahudi dan orang Kristian ke yang diikuti itu ya Rasulullah? Rasulullah tanya balik. Qala faman? Siapa lagi kalau kamu tak tiru mereka? Orang Islam tiru pakaian, cara pakaian orang kafir. Makanan, tiru makanan orang kafir. Cara hebat perumahan, ikut perumahan orang kafir. Di kalangan kita orang Islam. Bukan kita nak sebutnya tak boleh. Tapi nak sebutnya, kita boleh tiru orang kafir pada benda-benda tertentu. Tapi sampai dia masuk lubang dok pun, masuk dalam lubang biawak pun kamu ikut juga. Kamu ni tak cerdik langsung. Kamu ni tak hebat langsung. Patutnya, mereka kena tiru kita. Bukan kita tiru mereka. Tiba-tiba, yang jadi peliknya, kita ni jadi tiru mereka. Kita yang jadi tiru mereka tersebut. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Kemudian tanda yang ke-24. Bila alat-alat muzik menjadi halal. Arak dan juga sutra menjadi halal. Akan berlaku di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fenomena alat-alat muzik dan menganggap halal terdapat dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam sahihnya daripada Abu Malik Al-Ash'ari. Bahawa mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Wa la yanzilanna aqwamun ila jambin alam yaruhu alaihim bisarihatin lahum ta'tihimul hajah. Fayaqulun irji' ilayna gadan. Fayubayyinahumullahu wa yada'ul alam. Wa yamsakhu akharin qirdatan wa qanadir ila yaumil qiyamah. Macam hadis yang awal-awal kita baca tadi. Akan datang di kalangan umat aku yang menghalalkan alat-alat muzik. Wal khamra, dan juga arak. Wal ma'azif, dan juga menghalalkan zina. Al-hirra maknanya zina. Menghalalkan juga sutra dan juga yang disebut dengan arak, yang namakan dengan menghalalkan alat-alat muzik. Wala yanzilanna aqwamun ila jambin alam. Dan sesungguhnya ada beberapa kaum yang akan singgah di satu pergunungan yang tinggi. Berjalan. Maksudnya apa dia? Naik bukit. Kemudian pergi tempat-tempat yang tinggi. Pergi tempat orang-orang kaya. Pergi melancong. Senang ceritanya. Pergi melancong.
Kemudian tiba-tiba tengah-tengah mereka melancong tu, datang orang-orang miskin. Ta'tihimul hajah. Orang miskin yang datang minta supaya bantu mereka. Fayaqulun, lalu mereka sebut pada orang miskin ni, irji', balik-balik. Irji' ilaina gadan. Kamu semua balik dulu, datang jumpa dengan kami besok. Tiba-tiba malam itu, Allah matikan mereka dalam permusafiran mereka itu. Dalam perjalanan mereka itu, wayamsakha akharin. Dan berbaki yang disamakan itu menjadi kera-kera dan juga babi-babi. Menjadi kera-kera dan menjadi babi. Ila yaumil qiyamah. Sehinggalah mereka menjadi sampai pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Sama ada jadi babi sungguh, jadi kera sungguh. Ataupun jadi yang disebut dengan yang dia namakan perangai mereka perangai babi, ataupun perangai mereka perangai kera. Na'udzubillah min zalik. Dalam riwayat hadis lain dinyatakan, yakunu fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qasfun. Qila wa mata dhalika ya Rasulullah? Qala idza dhaharat qainat wal ma'adif wastuhillatul khumur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut akan terjadi di tengah-tengah umat aku ni khasaf, penenggelaman dipanggil. Di mana tanah-tanah runtuh, Allah belah bumi, masuk dalam bumi. Ini di Palu berlaku demikian. Wa maskhun, dan juga berlakunya pengubahan bentuk manusia ni. Kemudian wa qazfun, dan di mana akan dilemparkan dengan tuduhan-tuduhan kekejian. Wa mata dzalika ya Rasulullah? Lalu sahabat-sahabat tanya, bila itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, idza dhaharatil qinat. Ketika mana ramai dah orang perempuan-perempuan menjadi penyanyi-penyanyi. Perempuan-perempuan yang belagak menjadi penyanyi. Wal ma'azif, dan juga perempuan-perempuan dan alat-alat muzik terlalu banyak. Wastuhillatil khumur, dan di waktu mana arak-arak sudah menjadi halal di saat itu. Allahu Akbar. Ini di antara tanda-tanda lah perhatian sekalian. Kita berhenti setakat ni lah. Di antara tanda-tanda ini, insya-Allah kita sambung sikit lagi. Ada banyak lagi tanda-tanda ni. Kita nak sebut beberapa tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Dan insya-Allah habis je kita cerita tentang mengenai tanda-tanda berlaku kiamat ini. InsyaAllah kita akan sambung tentang mengenai bagaimana suasana hari kiamat yang akan dilalui nanti insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.